Faktor-faktor kedatangan Jepun di negara kita ialah disebabkan eksploitasi sumber bahan mentah dan kepentingan strategik ketenteraan. Eksploitasi sumber bahan mentah. Jepun ingin mengeksploitasi bahan mentah untuk keperluan industri ekoran pembaruan Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Tanah Melayu pengeluar biji timah dan getah di dunia selain menghasilkan emas, biji besi, arang batu, dan bauksit. Sarawak kaya dengan minyak yaitu Dimiri dan Lutong. Pendudukan Jepun merupakan sebahagian pembentukan kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya untuk mengukuhkan ekonomi Jepun. Kepentingan strategik ketenteraan. Kedudukan strategik negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun. Di ujung semenanjung Tanah Melayu, yaitu Singapura, terletak pangkalan tentara laut British. Penguasaan Singapura penting untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Penguasaan Pulau Borneo penting untuk menjayakan penaklukan di Pulau Jawa. Serangan Jepun terhadap negara kita. Pada 8 Desember 1941, pendaratan serentak di pantai Kuala Pakamat, pantai Sabah Kota Baru, dan Thailand, yaitu di Singgora dan Patani. Tentara Jepun yang mendarat di Thailand memasuki Kedah berpecah kepada dua pasukan untuk marah ke selatan. Satu pasukan ke Pulau Pinang dan meneruskan kemarahan melalui persisiran pantai barat. Sepasukan lagi mengikuti jalan darat menuju bandar utama di negeri-negeri pantai barat. Tentara Jepun yang mendarat di Kota Baru Kelantan kemudian marah ke selatan mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur. Kapal Repulse dan Prince of Wales digerakkan untuk menyekat kemarahan Jepun, tetapi ditenggelamkan oleh tentara Jepun di perairan Kuantan. Pada 15 Februari 1942, Tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun apabila Singapura berjaya ditawan. Di Sabah dan Sarawak, tentara Jepun berlepas dari Teluk Cam Ranh, Vietnam, dan mendarat di Miri. Bermula di Miri, satu pasukan marah ke Kuching, satu pasukan marah ke Sabah untuk menduduki bandar utama. Pendudukan Sandakan melengkapkan serangan di Sabah. Dasar pendudukan Jepun di negara kita. Setelah menakluki negara kita, Jepun memperkenalkan dasar pemerintahan tentara Jepun yang diterima oleh Panglima Agung Japanese Southern Army untuk dilaksanakan di Tanah Melayu, Sarawak, dan Sabah. Dasar pendudukan Jepun di negara kita dapat dilihat dari aspek dasar pentadbiran, ekonomi, dan sosial. Dasar pentadbiran. Pentadbiran tentara Jepun. Pada awalnya, Tanah Melayu bergabung dengan Sumatera untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran tentara Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Pada April 1944, Tanah Melayu dan Sumatera dipisahkan karena terdapat perbedaan sistem politik dan ekonomi ketara di bawah British dan Belanda sebelum perang. Di Sumatera, pentadbiran di bawah tentara Jepun ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi. Tanah Melayu pula ditadbir di bawah tentara Jepun ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Selepas dipisahkan dengan Singapura, pentadbiran dikenali sebagai Malai Baru, yaitu Melayu Baru. Di Singapura dikenali sebagai Shonanto, yaitu Pulau Cahaya Selatan selepas diasingkan dari Tanah Melayu. Di Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran Thailand. Di Sarawak, Sabah, dan Brunei digabung menjadi satu unit pentadbiran, yaitu Kita Borneo, diketuai Kabinet Jeneral dan diletakkan di bawah tentara Jepun ke-37 yang berpusat di Kuching.
Pentadbiran tentara Jepun di Borneo Utara pada Agustus 1942 ialah di bawah Kempeitai, yaitu pasukan polis tentara untuk menjaga kepentingan pentadbiran tentara Jepun. Mereka bertindak ganas, kejam, menyiksa, dan membunuh sesiapa saja yang disyaki sebagai anti pentadbiran Jepun. Dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal agama Islam atau adat Melayu, serta diberi pencen seperti sebelum perang. Kedudukan Sultan di negeri masing-masing di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Pengiktirafan dibuat semasa persidangan Raja-Raja Melayu dan Sumatera di Singapura pada Januari 1943. Dasar terhadap kepimpinan tempatan. Jepun memberi peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman kejawatan lebih tinggi. Hal ini bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapat sokongan penduduk. Penubuhan Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda yaitu Koakun Renjo untuk melatih dan menanam semangat memperjuangkan cita-cita politik penduduk tempatan. Dasar ekonomi. Rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan. Akibat kemelesetan ekonomi, Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan diperkenalkan untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baru bagi sumber tempatan. Rancangan perindustrian 5 tahun. Rancangan perindustrian 5 tahun diperkenalkan untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum peralatan dan kemudahan sedia ada. Mata wang. Mata wang Jepun dicetak menggantikan mata wang British yang dikenali sebagai wang pokok pisang. Wang yang dicetak tanpa kawalan menyebabkan berlaku inflasi karena terlalu banyak wang tetapi kekurangan barangan di pasaran. Dasar sosial. Dari aspek pendidikan, sekolah Inggris dan Cina ditutup dan bangunan digunakan untuk keperluan pentadbiran. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat, yaitu Hakoichiu, untuk mencapai teknologi industri, disiplin, dan menerap nilai Jepun. Tentara Jepun berusaha memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat, dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui pendidikan. Contohnya, semangat Jepun yaitu Nippon Seishin, hormat kebudayaan dan Maharaja Jepun yaitu Tenno Heika. Pengajaran bahasa Jepun sebagai lingua franca dalam lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. Selain itu, Perhimpunan Pagi menghadap arah negara Jepun dengan menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Kimigayo. Sikap Jepun terhadap agama. Bagi mengelak penentangan, tentara Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu, serta mereka tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Selain itu, kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama diteruskan. Berikutnya, Majelis Agama Negeri dibentuk. Persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Tentara Jepun secara halus memanipulasi pegawai agama untuk propaganda Jepun, yaitu meminta menyampaikan hal yang diputuskan oleh tentara dalam kelas agama dan surau. Masjid diguna untuk menyampaikan titah sultan bagi menyokong dasar Jepun, seperti menambah pengeluaran makanan dan tidak menyebarkan kabar angin. Seterusnya, persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Berikutnya, tentara Jepun secara halus memanipulasi pegawai agama untuk propaganda Jepun, yaitu meminta menyampaikan hal yang diputuskan oleh tentara dalam kelas agama dan surau. Di samping itu,
Masjid diguna untuk menyampaikan titah sultan bagi menyokong dasar Jepun seperti menambah pengeluaran makanan dan tidak menyebarkan kabar angin. Dari segi catuan dan penghasilan makanan, pentadbiran tentara Jepun memperkenalkan ordinen kawalan barangan dan bahan penting untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Catuan makanan dikuat-kuasakan untuk mengawal penjualan barang asas seperti beras, garam, dan gula. 3.7 Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Regimen Askar Melayu, Benteng Pertahanan Tanah Air, Batalion Kedua, Regimen Askar Melayu RAM, bekerja sama dengan tentara British menentang pendaratan Jepun di Kelantan. Pertempuran RAM di Singapura mempunyai semangat juang yang tinggi. Lieutenant General A.E. Percival, Panglima Pemerintah Tentara British di Tanah Melayu, menyifatkan semangat juang sebagai contoh keteguhan dan ketahanan sebagai inspirasi generasi akan datang. Keberanian dan keperwiraan askar Melayu sanggup berjuang hingga ujung nyawa wajar dikenang dan iktibar nilai sedia berkorban untuk tanah air. Letnan Adnan Said yang terlibat dalam pertempuran di Bukit Chandu, Singapura yang menjulang nama RAM dan keberanian beliau. Selain itu, Letnan Ibrahim Aladita MC menyelamatkan hampir 2.000 orang tentara bersekutu yang terperangkap di pantai Johor dan dianugerahkan pingat military cross. Seterusnya, Kopral Yakob dianugerahi pingat military medal atas keberanian dalam perang di Pasir Panjang. Penentangan Malayan People's Anti-Japanese Army (MPAJA), kekejaman Jepun menyebabkan sebagian orang Cina mencari perlindungan di bawah Parti Komunis Malaya (PKM) bagi mengelak diseksa dan dibunuh. Malayan People's Anti-Japanese Army ditubuhkan selepas PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih British. 165 orang ahli PKM diberi latihan di sekolah latihan khas di Singapura untuk kerja sabotaj dan perang gerila terhadap Jepun. Mereka diantar ke Tanah Melayu untuk membentuk pasukan gerila yang menjadi asas pembentukan 8 regimen MPAJA. Kerjasama MPAJA dan Force 136. Pada Desember 1943, MPAJA dan Force 136 yang mewakili tentara British telah mengadakan perjanjian kerjasama melawan Jepun. MPAJA mendapat bantuan senjata, obat, keuangan, dan latihan ketenteraan dari tentara British. Kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA. Terdapat gerila Cina yang dikuasai nasionalis daripada Parti Kuomintang, yaitu KMT, menentang Jepun di utara Tanah Melayu, yaitu di Hulu Perak dan Kelantan. Mereka menubuhkan Overseas Chinese Anti-Japanese Army (OCAJA) yang dikenali sebagai Tentara Bintang 1. Gerila KMT bersetuju untuk bekerja sama dengan MPAJA atau PKM. MPAJA merupakan gerakan anti-Jepun terbesar di Tanah Melayu, menyebabkan Jepun menggunakan tentara atau polis Melayu untuk menentang MPAJA yang menimbulkan ketegangan kaum. Force 136. British menubuhkan Southeast Asia Command, yaitu SEAC, berpusat di Colombo, Sri Lanka dan membentuk unit khas Force 136 pada 1943. Force 136 mendapat latihan di India dan Sri Lanka. Force 136 dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam dan turun payung terjun dari kapal terbang. Tujuannya adalah untuk mendapat sokongan orang Melayu dan menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Anggota Melayu terawal Force 136 yaitu Tengku Mahmud Mahidin,
yaitu pemimpin pasukan Melayu Force 136. Beliau menerima julukan Harimau Malaya karena mengelolakan siaran radio dari India yang diberikan nama Suara Harimau Malaya. Beliau menyeru orang Melayu menentang Jepun dan tali barutnya. Pada Desember 1944, Force 136 di Tanah Melayu mendarat di Hulu Perak. Dengan bantuan pegawai daerah Gerik, Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman, askar Melayu setia ditubuhkan. Pada Januari 1944, mereka mendarat di Raup Pahang dengan bantuan penolong pegawai daerah Raup, Yop Mahidin, gerila Watania Pahang ditubuhkan. Pada Februari 1945, mereka mendarat di kampung Kuala Cening, Kedah. Dengan bantuan pegawai daerah Kedah dan Tunku Abdul Rahman, gerila Melayu Kedah ditubuhkan. Yop Mahidin Muhammad Syarif merupakan pemimpin Watania Pahang. Beliau memohon perkenan Sultan Pahang, Sultan Abu Bakar sebagai pemerintah kehormat. Beliau mengetuai operasi sekitar Kuala Lipis dan Raup sehingga bagian tengah Temerloh. Penentangan individu yaitu Sbil Katigasu, seorang juru rawat yang berani dan cekal membantu mangsa perang dan gerila anti Jepun di Perak. Sbil dan suami, Dr. Ebdon Clement Katigasu, membuka klinik di Ipoh sebelum perang hingga kedatangan Jepun. Mereka memberi bantuan obat dan perubatan kepada gerila anti Jepun. Sbil dan suaminya menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat dari siaran radio British dengan gerila anti Jepun. Mereka ditangkap apabila kegiatan terbongkar. Semasa dalam tahanan, mereka disiksa sehingga suaminya mati. Setelah Jepun menyerah kalah, Sbil dibebaskan dan dibawa ke Britain untuk menerima rawatan. Sbil dianugerahi pingat King George di Istana Buckingham oleh Raja George IV karena berani dan wanita pertama dari Tanah Melayu menerima anugerah. Gerakan anti Jepun di Sabah dan Sarawak. Operasi Semut di Sarawak. Operasi Semut ialah seri operasi peninjauan oleh unit Haset Australia sebagai kempen tentara bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia atau Australian Services Reconnaissance Department SRD mengumpulkan risikan dan melatih orang tempatan melancarkan perang gerila melawan Jepun. Pada Mei 1945, anggota SRD mendarat di kawasan tengah dan timur Laut Sarawak untuk mengatur penentangan terhadap Jepun dan membuat persediaan pendaratan pasukan bersekutu. Anggota SRD terdiri daripada tentara Australia, British, dan New Zealand. Rekrut tempatan daripada gerila semut diambil dari orang Kayan, Kenya, Kelabit, dan Murut. Orang Iban dari Rajang kemudian menyertai SRD untuk merancang taktikal perang gerila untuk menentang Jepun karena penduduk tempatan mengetahui selok-belok bumi Sarawak. Kawasan operasi semut terbagi kepada 4, yaitu Semut 1 ialah di sekitar Lembah Bario hingga ke Belait dan terusan. Semut 2 ialah di sekitar lembangan Sungai Baram, Tutong, Marudi, dan Brunei. Semut 3 ialah di seluruh lembangan Sungai Racang dan semut 4 ialah di Bintulu dan Muka. Pemberontakan Jesselton di Sabah dikenali sebagai pemberontakan Double Tent, yaitu penentangan terhadap pendudukan Jepun di Sabah yang diketuai oleh Albert Kwok. Albert Kwok merupakan gerila Kinabalu yang melancarkan serangan terhadap pejabat pentadbiran Balai Polis, kemudahan tentara di Raja Jepun, dan membunuh tentara Jepun di Jesselton yang kini dikenali sebagai kota Kinabalu. Kota Belut, Menggatal, dan Tuaran. Akibatnya, tentara Jepun melancarkan serangan balas dengan pantas dan kejam. Perkampungan di pesisiran pantai diserang dan dibom. Beratus-ratus orang disohal siasat dan diseksa sehingga mati dalam usaha mencari pemimpin
dan anggota pemberontak. Pada bulan Desember 1943, Albert Koch menyerah diri dengan harapan dapat menamatkan serangan balas tentara Jepun terhadap orang awam. Beliau bersama-sama dengan 175 orang lain kemudiannya dihukum bunuh di Petagas, manakala 131 orang lagi dipenjarakan di Labuan. Selain itu, terdapat pasukan gerila anti Jepun yang dipimpin oleh Datuk Mustafa Datuk Harun.